Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa ila abaina wa ummahatina wa limasyayikhina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat sya'unillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa dinas siratal mustaqim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'afina fi badanina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina. Amma ba'd. InsyaAllah kita masuk pada perbincangan bersama kitab kita Penawar Bagi Hati dalam fasal yang ketiga. Kita ulang baliklah fasal yang ketiga. Setelah beberapa bulan tak bertemu, lebih kurang setengah tahun tak berjumpa. Alhamdulillah Allah bagi nikmat untuk kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu ni. Kita solat berjemaah bersama, syukur lagi alhamdulillah. Kemudian kita dipertemukan pula di 10 awal bulan Zulhijjah yang disebutkan sebagai 10 yang siangnya terbaik dalam Islam kita, dalam syariat Islam kita. Jadi insya-Allah kita tambah lagi kelebihan yang Allah kurniakan pada kita dengan kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu ini. Kita nak muzakarah, bincang sedikit berkait dengan bab lidah. Fasal yang ketiga menyatakan tentang lidah. Lidah ni lisan kalau bahasa Arab. Yang kita bacakan, mudah-mudahan kita ambil manfaat apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita Syekh Abdul Qadir Al-Madili rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid dharaini amin. Berkata pengarang kitab, tujuan Allah menjadikan lidah, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala menjadikan lidah bagimu untuk yang pertama dengan engkau membaca Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, segala zikir dan ilmu pengetahuan yang memberi manfaat. Yang kedua, dengan engkau mengajar ilmu yang memberi manfaat. Yang ketiga, engkau menyuruh dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Yang keempat, engkau memberi nasihat kepada orang Islam. Yang kelima, engkau menunaikan hajat orang Islam dan mendamaikan mereka. Yang keenam dan sebagainya yang ada kaitan dengan faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Seperti demikian juga Allah Ta'ala menjadikan lidahmu itu kerana maslahat duniawi, seperti mencari harta dengan segala urusan akad, seperti akad jual beli dan akad sewa menyewa. Engkau hendaklah bersyukur atas nikmat lidah ini dengan memeliharakannya daripada apa yang dijadikannya kerananya, yang terdiri daripada kata-kata yang dilarang. Maka ini mukadimah pada bab lidah, iaitu pesanan daripada pengarang kitab untuk kita, lidah kita yang pertama niatkan yang baik-baik. Yang baik-baik ini terkadang kita belum melakukannya, tapi kita boleh mendapat pahala kebaikan itu dengan niat dahulu. Maka ini sangat penting dalam syariat kita untuk memperbanyakkan kelebihan dalam pahala kita itu. Maka dimulakan dengan niat yang baik-baik, sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, man hamma fi hasanatin
lam ya'mal biha kataballahu lahu hasanatin kamilah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan tentang niat. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam niatnya itu untuk melakukan satu kebaikan, tapi dia belum dapat buat, mungkin terhalang dengan sebab sesuatu, maka Allah dah tulis baginya. Kataba ni fa'il madi. Fa'il madi maksudnya past tense. Past tense ni maksudnya Allah janji, jamin. Satu jaminan daripada Nabi Muhammad SAW, maka itu jaminan daripada Allah Ta'ala. Satu janji baik daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu juga merupakan janji baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita faham Nabi kita tidak bercakap mengikut nafsunya. Bahkan Nabi itu apa sifatnya sebut dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah menyebut akan Nabi Muhammad SAW ini satu perkataan pun dengan nafsunya. Dalam keadaan marah, dalam keadaan gembira, dalam keadaan tenang, dalam keadaan memberi nasihat sekalipun, Nabi tak pernah berkata-kata mengikut nafsunya. Tapi setiap apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu merupakan satu petunjuk wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ini kita kena faham. Sebab tu bila orang tak faham, adalah golongan yang anti hadis dan sebagainya, mempertikaikan hadis dan sebagainya. Ini dah berlaku zaman berzaman. Bahkan yang hari ini bukan petikai hadis saja, Al-Quran pun dipertikai, Allah Ta'ala pun dipertikai. Ini bab akidah ni kena belajar betul-betul. Walhasilnya cuma kita nak ambil manfaat di sini, bahawasanya Rasulullah SAW memberikan jaminan, janji baik untuk kita semua bagi yang menjaga niatnya. Maka kata Rasulullah, Allah dah tulis baginya kebaikan yang penuh untuk pahalanya, walaupun tak buat lagi. Contoh, kita berada di bulan Zulhijjah ni, ramai nak buat korban, tapi dengan sebab kekangan ekonomi contohnya, tak dapat buat korban kita tahun ni. Ataupun kalau kita sebutkan untuk satu keluarga tu dapat buat beberapa ahli keluarga saja, tak semua dapat buat. Maka ini kita niatkan, mudah-mudahan Allah bagi kelebihan dari sudut harta kita untuk buat pada tahun-tahun yang akan datang. Kerana sunnah korban ni bukan seumur hidup sekali, dia sunnahnya setiap tahun sekali. Ini kita kena faham, sunnah udhiyah ataupun sunnah korban itu. Maka di sana itu merupakan satu niat yang baik. Begitu dengan lidah kita, bangun saja tidur, maka kita baca doa yang baik-baik supaya kita punya lidah ini, yang pertama, dia akan menjadi sifat lidah yang bersyukur. Maka bila sifat lidah yang bersyukur ini, dia tak bercakap dah perkara-perkara yang buruk di sisi syariat agama kita, zahir atau batinnya. Zahirnya bercakap buruk dengan orang lain lah, ataupun mengatakan perkara-perkara maksiat kepada orang lain, seperti mengumpat, seperti mana namimah yang kita akan sebutkan pada selepas ini. Walhasil yang penting, yang pertama, buang dulu. Niatkan supaya Allah jadikan lidah kita bila bangun daripada tidur itu lidah yang jauh daripada kekotoran, kemaksiatan. Ini satu proses yang namanya takhalli anir razail. Satu proses nak buang perkara yang buruk tu, barulah kita boleh jadikan kekal akan kebaikan pada lidahnya itu. Maka yang pertama itu disebutkan Quran, hadis, zikir. Ini semua perkara-perkara yang biasa kita dengar, tapi kadang-kadang tak dapat motivasi. Bagaimana nak membaca Al-Quran, bagaimana nak dekat rumah tu ada, boleh baca, ambil masanya baca kitab hadis. Yang ada baca WhatsApp, baca Telegram. Yang tu kalau scroll, habis scroll lagi, rasa macam dah banyak sangat baca. Tapi Al-Qurannya tak tersentuh. Bagaimana kaedah ulama tasawuf memberikan kaedah kepada kita? Maka kita boleh ambil satu kaedah, iaitu kita kena merasakan kita dilupakan atau dilalaikan oleh Allah Ta'ala, baru kita akan merasa, istilah orang muda ini, tersentap. Dia kena ada sentapan sikit untuk hati kita ni. Macam mana? Contoh, kalau kita hari ni tak baca Al-Quran, dan sehari contohnya tak dapat baca Al-Quran, maka itu sifatnya kita melupakan Allah ataupun kita dilupakan Allah. Kalau orang yang biasa, tak apalah, kita lupalah tu, ataupun dia buat-buat tak tahu dan sebagainya. Maka sebab itu diajarkan oleh guru-guru kita, terutama di Al-Azhar Syarif tu, ketika mana baca Al-Quran tu kan ada doa khatam Al-Quran. Bila sampai 4 doa, Allahumma alimna minhuma jahilna,
ya Allah ajarkan kami apa yang kami jahil, wa dzakkirna minhuma nasina. Biasa kita sebut kan, nasina tu maksudnya kami lupa. Maka Syekh antaranya almarhum Syekh Abdul Azim, bila kami ziarah pada 2010 dulu, sebelum dia meninggal pada 2012 atau 2013 tak silap, dia kata apa, orang Malaysia tolong betulkan bacaan, nasina tu jadi nusina, nasina jadi nusina, dua-dua betul, tak ada masalah. Cuma dari sudut gaya bahasa tu, bila kita faham sungguh-sungguh tadabbur, kita akan rasa tersentuh, kita akan rasa mengenang bahawasanya kita ni dilupakan, dilalaikan oleh keduniaan kita, dilupakan, dilalaikan mungkin dengan sebab harta kita, dilupakan, dilalaikan mengingat Allah Ta'ala dengan sebab keluarga kita, dengan sebab bisnes kita, dengan sebab apa-apa sajalah. Maka kita kena tukarkan begitu supaya kita merasakan nusina tu maksudnya dilupakan Allah. Nasina tu kami melupakan. Kita tak layak nak melupakan Allah, tapi kita dilupakan sebenarnya. Begitulah kita syukur kalau Allah bagi nikmat, kita boleh baca Al-Quran setiap hari walaupun sedikit. Mungkin kita baca surah-surah tertentu, pagi baca Yasin, malam sebelum tidur baca surah Muluk, seminggu sekali baca surah Al-Kahfi malam Jumaat atau pagi Jumaat ataupun sebelum Maghrib hari Jumaat tu boleh baca. Ini kita kena syukur kerana ini tanda Allah ingat kita pula. Begitu. Kalau kita boleh buat sesuatu kebaikan dengan lidah, ingat Allah yang pertama dengan Al-Quran ini, maka itulah tanda Allah sayang kita. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, iqra'ul Quran, baca je Al-Quran, fa innahu, kerana ia sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat, syafi'an, sebagai pembantu penolong di ashabi, bagi sahabat dia. Ini sifat Al-Quran ni, dia akan jadikan dia sahabat karib kita, kawan-kawan rapat kita, teman baik kita. Kalau bahasa orang muda apa, BFF ke apa kan, best friend forever gitu kan. Macam kita dengan handphone, macam kita dengan surat khabar kan. Boleh kalau surat khabar tu ada setengah orang, habis berita harian, utusan Melayu sekarang dah ada balik kan, dia baca utusan, habis utusan Metro, habis Metro apa lagi, Malaysia Kini semua dia baca lah kan. Lagi kat handphone semua surat khabar dia kan. Dah habis English pula, New Straits Times dia baca pula, habis Al Jazeera pula dia pergi kan. Nak ambil Arab punya, habis semua Cina, Tamil semua tengok gambar pun jadilah. Begitulah kan, dia kata apa, dia punya apa, masanya terlampau banyak kosong. Sebab itu kita kena betulkan, ya Allah, kurang-kurang kau bagi kekuatan pada aku, ya Allah, hari ni bangun tidur baca je doa itu, dengan kita boleh diberi kekuatan baca Al-Quran. Ni jangan kita anggapkan Al-Quran ni tak apalah, Ramadan je lah. Inilah kita punya ubat yang paling mujarab untuk hati kita kat dunia, teman paling backup besar kita dekat barzah nanti, pembantu pula kita dekat hari kiamat pula. Ini Al-Quran. Kerana nanti bila disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita semua akan menghadapi yang namanya hari Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Dan hari kebangkitannya, kata Rasulullah SAW, ada golongan yang dibangkitkan dalam keadaan zahif. Zahif ni keadaannya merangkak kan. Ada yang masyi ala batni, jalan guna perut macam binatang yang merayap, seperti mana ular. Ada yang tak boleh jalan langsung, ada yang jalan, kata Rasulullah, dengan muka dia, disembamkan muka dia. Sebab apa? Lidah dia banyak bohong dan banyak dusta dan sebagainya. Ini maksiat lidah. Maka ada yang diberikan raqib, jalan secara menunggang, ada dia punya Ferrari dia, ada kereta dia, ada lembu dia. Ini kalau musim korban, dia rajin buat korban, maka dia akan diberikan kenderaan. Ada yang ahli zikir, dengan lidahnya itu berzikir. Maka kata dalam hadis Nabi Muhammad SAW, wa ja'ala manabirahu minal lu'lu', diberikan mimbar yang tinggi. Orang lain semua sibuk kat masyar tu, nak beratur queue tak tahu nombor berapa dibangkitkan. Kalau yang perkuburan akan dibangkitkan pertama sekali kat dunia nanti bila hari kebangkitan adalah Baqi' di Madinah dan juga Ma'la di Mekah. Yang dekat Pulai ni tak tahu nombor berapa dibangkitkan, tak tahu kita. Sebab itu kalau orang meninggal dekat dengan sahabat Nabi Muhammad, dengan Nabi Muhammad kat Madinah tu, Allah untung sangat kan. Hisapnya cepat kan, dekat dapat syafaat Nabi lagi, syafaat sahabat lagi, syafaat Quran lagi kan. Maka itu kita kena ada niat lah. Betulkan kita punya niat.
supaya kita mengejar segala kebaikan yang ada pada anggota tubuh badan kita, terutama lidah kita. Maka kita tak tahu nanti keadaan bagaimana dibangkitkan di hari kiamat nanti. Inilah yang kita perlu, satu motivasi daripada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama sekali, ya Allah berilah kekuatan untuk aku baca Quran ana al-lail wa ana an-nahar, waktu pagi, waktu malam. Ini sekurang-kurangnya dengan, kalau tak boleh baca 30 juzuk itu setkan, mungkin 1 juzuk, tak boleh lagi mungkin dengan setengah juzuk, tak boleh lagi sehari itu mungkin dengan 1 muka surat, tak boleh lagi bacalah apa-apa surah. Qul Huwallahu ahad pun tidak ada masalah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan kelebihan sahabat yang mengamalkan kehidupannya surah Al-Ikhlas tu, Qul Huwallahu ahad, hari kematiannya begitu ramai yang solatkan jenazahnya itu. Sampaikan Nabi nak masuk sempit dalam keadaan nak ziarah jenazah sahabat tersebut, maka ditanya kepada orang rumah dia, apa amalan suami kamu ni? Dia kata dia ke mana-mana wahai Nabi Muhammad SAW baca Qul Huwallahu ahad, tu je amalan dia. Naik unta baca Qul Huwallahu ahad, pergi pasar Qul Huwallahu ahad, keluar rumah Qul Huwallahu ahad, masuk rumah Qul Huwallahu ahad, itu saja. Tapi sebab dia istiqamah, dia berterusan, Allah bagi dia kelebihan. Baik, itulah kita pun begitulah, mudah-mudahan Allah bagi taufik. Tu nama dia apa istilahnya, bagi taufik. Satu gerakan hati dengan tuntutan, itu masuk taufik. Lepas tu kalau orang tanya kita, hidayah dulu ke taufik dulu? Hidayah dulu ke taufik dulu? Tapi kalau orang bagi ucapan salam tu, wabillahi taufik wal hidayah, kan? Taufik dulu ke hidayah dulu? Hidayah dulu, kata ulama, hidayah ni satu gerakan hati yang Allah bagi tanpa tuntutan. Allah bagi satu nikmat buat kebaikan tu, satu nikmat untuk taubat contohnya, satu nikmat untuk kembali ke jalan Islam ini dengan serta-merta. Ini boleh berlaku pada siapa saja. Tapi taufik yang dah dapat hidayah, dia kena mohon taufik lah. Kemampuan nak melaksanakan petunjuk yang Allah dah bagi tu, kerjanya kena ada lah. Sebab tu kata ulama, laisal iman bitamanni, iman tu bukan dengan berangan, walakin al iman bil amal, tetapi iman itu dengan amal. Sebab tu kita kena faham, bila beriman dengan kitab Allah itu, dengan Al-Quran, beriman tu maksudnya kena rasa dekat. Bila kita sebut aku beriman, maksudnya aku merasakan dekat. Kena ada ibshar, ni melihat satu tu dengan melihat mata hatinya, apa kesan untuk kita selepas mati bila kita buat sesuatu tu. Maka bila orang fikir macam tu semua, rasa tak ada orang dah nak cakap dalam keadaan marah-marah, cakap dalam keadaan hasad dengki, cakap dalam keadaan bangga diri, cakap dalam keadaan perli antara orang lain. Ini Nabi sebut dalam satu hadis, la tabaghadu, jangan saling kamu itu cakapnya marah-marah, wala tahasadu, cakapnya itu dengki-mendengki antara satu sama lain, wala tadabaru, tarik muka dan sebagainya, wala taqata'u, jangan kamu putuskan silaturahim. Cakap kita tu menyebabkan orang putus silaturahim, jadi batu api dan sebagainya. Dan Nabi pesan, wa kunu ibadallah salihah, jadilah hamba Allah yang soleh. Maka soleh yang pertama tempatnya kat lidah. Maka ini perlu kita jaga sungguh-sungguh. Itu dalam hadis yang lain disebutkan juga, antara dua sifat yang ditanya oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah perkara yang menyebabkan ramai orang dimasukkan dalam api neraka? Maka Nabi jawab dua jawapan. Kerana dua lubang. Dua lubang tu apa? Jauful fammi wa jauful faraj. Lubang apa? Lubang mulut dan lubang kemaluan. Ni dua yang perlu kita pesan, bukan untuk kita saja, untuk keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kadang-kadang dia cakap okey, dia tak ada masalah. Menaik, bila taik tu lain macam dia punya pergi dia. Kan habis semua orang di condemn-nya lah bahasa kita kan. Habis semua orang diperlinya. Lagi-lagi kalau musim pilihan raya ataupun musim parlimen baru buka ni kan, macam-macam isu keluar. Maka itu kita sentiasa dalam kehidupan kita ni tidak terlepas daripada melihat orang melakukan kesalahan, dan kita pun kadang-kadang ada kesalahan yang sengaja dan tak sengaja. Sebab tu selain daripada Al-Quran, dan kita baca hadis Nabi Muhammad SAW, ni kat rumah kena ada satu ruang untuk kita, ada ruang membaca lah, kita panggilkan pustakaan, supaya anak cucunya pun dapat saham
Man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ini saham akhirat kita. Kalau kita ada satu tempat yang baik, isteri, anak, cucu, cicit kita boleh buat berterusan perkara tersebut, mengambil manfaat daripada perkara tersebut, kita pun berterusanlah dapat. Contohnya kat rumah tu kita ada ruang sikit, kita buatlah tempat membaca untuk anak cucu kita, ilmu-ilmu yang manfaat, baca buku daripada buku-buku agama atau membaca hadis-hadis. Sekarang ni ada 40 hadis yang pelbagai, 40 hadis ilmu ke 40 hadis. Belilah kita. Akan pergi kat maktabah ataupun kita panggil apa, perpustakaan ataupun kedai buku, belilah sedikit untuk bahan bacaan. Begitu kena ada lah. Zikir pun begitu. Zikir inilah yang menjadikan kita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekurang-kurangnya kena ada dalam kehidupan seharian hidup kita ini zikir-zikir yang dijadikan sebagai wirid. Apa maksud wirid? Wirid ni segala zikir yang warid, yang sampai daripada hadis Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Quran, dikumpulkan pula oleh ulama dan dibaca dalam keadaan berterusan dari sudut harian ataupun mingguan ataupun bulanan. Tu namanya wirid. Nah, wirid-wirid yang kita baca ni hasilnya dia akan jadi warid. Wirid yang kita baca dia akan jadi warid. Warid ni apa pula? Warid ni istilahnya kesan pada hati tu. Sebab tu sifat baik ni banyak, tapi tak semua orang dapat sama. Ada orang yang Allah bagi sabarnya lebih, ada orang yang Allah bagi syukurnya lebih, ada orang yang Allah bagi tahajudnya lebih, yang sedekahnya lebih, yang apa lagi, yang wakafnya lebih, contoh begitu. Maka kita pun begitu, tak tahu kebaikan mana yang lekat untuk kita ni. Jadi dengan zikir itulah yang membuka pintu-pintu kebaikan dalam hati kita. Maka sebab itu sekurang-kurangnya kata ulama, 4 zikir yang kita jangan tinggal tu, yang kita pesan selalu. Yang pertama, istighfar, astaghfirullah. Yang kedua, tahlil, la ilaha illallah. Bila sebut la ilaha illallah itu, jangan kedekut nafasnya, pendek je, la ilaha illallah. Panjangkan sedikit, la ilaha illallah. Terutama ketika mana tasyahud akhir tu, kita kan selalu sebutkan at-tahiyat tu wajib tu, rukun kauli kena sebut. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalau kita kat sini. Kalau dekat Afrika kat mana dia, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia selaras dengan ayat daripada surah Isra tu, subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sampai mana tu nak kena baca? Allahumma salli ala Muhammad. Tu rukun kauli. Setiap orang kena baca, bukan imam baca kita duduk tunggu kan bila nak habis imam belakang tu kan. Maka itulah sebab kena disungguh-sungguhkan la ilaha illallah itu, terutama dalam tasyahud akhir kita. Kenapa? Kerana di situlah kita angkat jari tu. Apa isyaratnya? Supaya kita naik saksi, sanggup menjadi saksi di atas segala yang kita kerjakan ke atas dunia ini, dan kita nanti akan sedia untuk dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Inna sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Segala pendengaran kita, segala penglihatan kita, apa yang tersimpan dalam hati kita sekalipun, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kita kena bersedia dah. Lepas tu kita sebut syahadah tu, maknanya kita dah sedia dah ikrar dengan Allah Ta'ala, naik saksi. Taubat kita, lidah kita dah taubat dah, mata kita dah taubat dah, telinga kita dah taubat dah. Sebab itu bila Imam Ghazali sebut kitab ni, Penawar Bagi Hati ni disaring daripada kitab Ihya Ulumuddin, kitab Imam Ghazali. Itu rujukan utama kita lah. Jabatan Mufti Agama Johor, negeri Johor ni pun menggalakkan kita ni banyakkan baca kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Itu sumber utama tasawuf yang daripada Al-Quran dan hadis. Imam Ghazali ni akan banyak imam tasawuf, tapi kita Johor ni ataupun Malaysia, Nusantara ni, banyak kita ambil daripada kitab Imam Ghazali. Yang kedua Imam Junaid Al-Baghdadi. Itu imam kita. Kalau fiqh Imam Syafi'i. Kalau tauhid tu yang kita sebut tu Jumaat tu, Asy'ari dan juga Maturidi. Itu kita punya rujukan dari sudut tauhid kita. Walhasilnya itu 3 ilmu yang berterusan kena belajar. Tauhid, fiqh, tasawuf ni itu ilmu fardu ain yang kita dan keluarga kita kena
belajar seumur hidup. Tidak ada istilah pencen dari sudut belajar ilmu tersebut. Maka ini kita kena faham. Zikir yang kedua itu la ilaha illallah, baca. Yang ketiga apa? Selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cuma adabnya kata ulama, bila selawat ni jangan tinggal salam. Allahumma salli wa sallim. Salli tu kita bagi salawat, hadiahkan selawat kepada Rasulullah SAW. Maknanya kita mohon Nabi itu berikan kepada kita itu syafaatul uzma. Syafaat ni banyak, macam kita sebut Quran, orang soleh, syuhada. Tapi yang paling besar adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apalah gunanya kalau kita ni masuk syurga tapi tak nak duduk dengan Nabi Muhammad SAW, ataupun tak ada keinginan langsung nak bertemu, nak melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Itu ni kena ada. Setiap mana kita selawat ke atas Nabi tu, ya Allah, bagilah aku bagilah aku rezeki jumpa Nabi Muhammad dalam mimpi sebelum aku meninggal dunia, ataupun ketika masa sakaratul maut aku nanti, ya Allah, biarlah Nabi kami, ya Allah, yang menjemput kami, yang mengajarkan syahadah untuk kami. Ini orang yang cintakan selawat. Mudah-mudahan meninggalnya pun dengan keadaannya diajarkan selawat oleh orang-orang yang soleh, ataupun Nabi SAW datang kepada dia, bukan syaitan yang datang. Waktu bila kita nak meninggal ni, yang akan datang pada kita, amalan yang banyak kita lakukan kat dunia tu apa? Kalau banyak kerja duit, mungkin syaitan duitnya yang datang. Ataupun kalau kita banyak nganiaya orang atas dunia ni, mungkin kita pun matinya tak dapatlah keadaan husnul khatimah, waliyazubillah, daripada su'ul khatimah. Tapi begitu kalau orang yang banyakkan selawat, yang Nabi sebutkan sebagai tuba, orang yang sangat-sangat beruntung, yang untungnya itu kalau niaga tu tak ada rugi lah, infinity kan, untung sentiasa. Ini tuba kepada siapa? Liman lam ra'ani, siapa yang tak pernah tengok aku, kata Rasulullah SAW, wa aman Nabi, tapi dia beriman dengan aku. Beriman juga, digunakan kalimah beriman ni maksudnya apa? Rasa dekat dengan aku, kata Rasulullah SAW. Tu rukun iman ada 6 tu, kena rasa dekat dengan semua. Dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi, dekat dengan Quran, merasa dekat dengan hari kiamat. Maka bila orang dah rasa dekat, dia takkan duduk jauh lah dengan perkara-perkara ni. Tu kata ulama. Maka kita kena faham, itu yang ketiga, selawat ke atas Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Salam ni kita bagi salam pada Rasulullah SAW, itu pun Nabi tak jawab. Mungkin kita belum dibukakan rezeki untuk Nabi jawab salam dengan kita. Tapi ada setengah ulama-ulama, bukan Nabi jawab salam saja, Nabi datang untuk ubat penyakit-penyakit yang dia ada pula. Ni mimpi jumpa Nabi Muhammad SAW. Itu apa namanya, Imam Busiri yang mengarang qasidah burdah tu kan. Bila kita sebut qasidah burdah, selendang. Burdah ni selendang bahasa Arab. Apa cerita dia? Kami pernah ziarah makam dia di Iskandariah. Kan ulama-ulama yang sekitar tu ceritakan berkait dengan riwayat hidup Imam Busiri ni, ketika mana dia sakit, lumpuh, macam stroke separuh badan. Waktu tersebut dia mengarang ilmu-ilmu dia, pakai ilmu bahasa Arab, pakai ilmu balaghah, pakai ilmu bahasa ni, dia pakai. Waktu dia sakit tu, dia mengarang satu qasidah yang cerita tentang cinta Nabi Muhammad SAW. Lalu tertidur dalam mimpinya, Nabi datang dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, kan jumpa kan. Kemudian Nabi ambil burdah, Nabi sendiri selimutkan di tempat yang sakit itu, lalu bangun tidur. Subhanallah, ini antara karamah Nabi Muhammad SAW, ataupun kita panggil syafaat Nabi Muhammad atas dunia ni, sembuh daripada penyakitnya. Ini cerita ringkas lah. Nak cerita detail boleh jumpalah yang asatizah kita yang berada di sana lah, Iskandariah dan sebagainya, boleh tahu cerita ni. Tapi ringkasnya begitu. Nabi sendiri sambungkan qasidahnya dalam mimpi tersebut. Subhanallah, ni tahap cinta begitu sekali. Kita kena adalah niat untuk kurang-kurangnya cinta Nabi Muhammad SAW dan mengajarkan cinta tersebut kepada anak isteri cucu kita. Ni kena ada. Lepas tu, addibu auladakum ala salasah hisab, kata Rasulullah, didiklah, ajarkanlah anak kamu dengan 3 perkara. Hubbu nabiyikum, cintakan nabi kamu. Wa hubbu ali baitih, cintakan ahli keluarganya. Ini keturunan Rasulullah, apalagi sahabat-sahabatnya termasuk sekali lah.
Kemudian apa lagi? Wa tilawatul Quran, dan baca Al-Quran. 3 perkara ni kena ada lah dengan keluarga kita. Kita yang tok imam, kita yang ketua keluarga, kan imam PKP ramai kan. Ini kena ajarkan kurang-kurangnya dengan satu lagu, satu selawat, satu qasidah untuk anak cucu kita tu. Dia adalah peninggalan-peninggalan untuk hati dia itu pada waktu umurnya itu 7 tahun yang pertama lah, terutamanya itu dia ada merasakan kasihnya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itulah ulama ajarkan kurang-kurangnya dengan selawat. Kita Johor ni alhamdulillah dia official kita selawat tafrijiyah tu kan. Ni belum buat lagi masjid ni, surau ni kan. Kalau ada rezeki mudah-mudahan boleh anjurkanlah selawat tafrijiyah. Maka selawat-selawat ni itu adalah penawar untuk hati kita, untuk rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sebab itu Nabi menyebutkan lagi dalam satu hadis yang lain, 7 kali Nabi sebut tuba, 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 untung sangat, untung sangat, untung sangat Nabi sebut. 7 kali Nabi sebut. Apa yang Nabi sebut? Liman lam ra'ani wa aman Nabi. Siapa yang tak pernah melihat aku, kita ni semua tak pernah melihat Nabi secara yaqazah, secara sedar. Wa aman Nabi, tapi kita boleh beriman dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah syukur kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad, jadi umat yang beriman pula. Kemudian boleh pula ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah kita kena ada syukur dengan lidah kita dengan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Yang keempat apa yang jangan ditinggalkan untuk sehari-hari hidup kita? Tasbih. Subhanallah. Kalimatan sakilatan, kalimatan hafifatan ala lisan, sakilatan fil mizan, habibatan ila rahman. 2 kalimah, 2 perkataan yang ringan di bibir tapi berat di mizan. Mizan ni timbangan amal kita nanti di hari mahsyar. Nanti kita semua ni kena beratur kat mahsyar ni, kena queue panjang. Tapi orang-orang yang beramal, berzikir, berselawat ni dia ada satu istilahnya shortcut lah. Allah mudahkan dia. Bukan hanya shortcut, kemudian diberikan pula timbangan amalnya berat. Ni antaranya zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimah yang ringan di bibir, berat di mizan, dan lagi disayangi oleh Allah SWT. Bila Allah sayang ni, diampunkanlah dosa-dosanya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini maknanya kalau dalam kereta tunggu traffic light, kita bacalah 4 zikir ni, jangan tinggal sekurang-kurangnya lah. Ini siapa yang pesan ni? Syekh Ramadan Al-Buti Asy-Syahid, kan, imam besar dalam mazhab Syafi'i kita. Dah meninggal sebab dibom. Ke mana ceramah kat Syria ni, meninggal bom, mati syahid dia. Dengan ceramah agama kita alhamdulillah kat Pulai, kat Johor, kat Malaysia ni tak ada lagi begitu. Tapi di Syria masa zaman kemuncak sebelum perang tu, maka begitu sekali kan, hasadnya sampai jadi bom. Tak puas hati dengan seorang, bom terus. Tak ada lagi cakap mulut dah. Ini maksiat tangan pula. Maka itulah kita syukur lagi alhamdulillah boleh hadir ke majlis begini, boleh hadir ke masjid pula walaupun dalam keadaan kena jaga SOP ni. Habis syukurlah, itu yang paling penting. Sebab itulah syukur itu, wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Kita tak boleh nak kira dah. Banyak macam mana syukur yang Allah bagi pada kita ni, nikmat yang Allah bagi pada kita. Walhasil lidah kita tu kena bentuk yang pertama. Ini katanya ulama. Maka apa lagi kita boleh baca dengan lidah kita ni? Ilmu yang memberi manfaat. Bila semua ilmu manfaat ni, doalah kita sama-sama sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, kau manfaatkanlah kami ya Allah terhadap ilmu yang kami dah belajar ya Allah. Ilmu yang manfaat itu macam mana? Yang kita sebut laisal iman bitamanni, bukanlah iman itu dengan berangan, walakin al-iman, akan tetapi iman itu bil amal, dengan kerja, dengan amal. Maknanya kalau kita itu dalam sehari itu belum boleh qiyamul lail, 10 awal Zulhijjah ni pun rasa berat nak puasa, tu kena check balik dah, kan. Jadi kita cubalah, ni ada beberapa hari ni sebelum hari Arafah ni, sebelum Khamis ni, kita cuba puasalah. Ni hari ni siapa puasa ni alhamdulillah minta doa lah pada sahabat-sahabat kita haji-hajah yang puasa ni kan. Kita minta doa pada dia, dan terutamanya hari Khamis ni skor kalau boleh puasa Arafah tu, supaya dihapuskan dosa setahun kita. Itu kelebihan hari Arafah. Okey, itu antaranya lah, kita kena ada kerja lah, amal.
Dan kerja yang paling kita kendaki lidah kita lah. Sebab kita tahu dah, ramai orang dimasukkan dalam api neraka sebab lidah dia. Maka kita selamatkan lidah kita dengan tinggalkan perkara-perkara yang buruk. Maka apa lagi disebut? Yang kedua disebutkan mengajar. Ini niat bukan hanya kita belajar, tapi niatnya belajar. Ada satu niat yang baik, yang kalau di sekolah-sekolah Arab tu adalah, kalau di Yaman, di pesantren tu, niat daripada Imam Abdullah Al-Haddad, nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim. Bahasa Melayu pun tak apa. Setiap kali kita nak keluar rumah ke mana-mana tu, niatkan, ya Allah, aku berniat untuk belajar dan menyampaikan ilmu yang aku belajar. Itu kena ada tu. Macam kita sebut tadi lah, kita mungkin tak dapat buat lagi satu kebaikan. Mungkin nak mengajar orang pun, mengajar anak isteri kita, tapi dengan niat kita tu, hasanatin kamilah, dituliskan sempurna kebaikan tersebut, sama dengan niat kita. Maka ini kita sebut nawaitu ta'alluma wa ta'lim, belajar, mengajar. Wa tazakkura wa tazkir, niat juga untuk mengambil peringatan dan memberi peringatan. Walaupun kita bila orang suruh berucap kat depan tu rasa macam apa, seminit pun rasa ketar dah. Kalau orang minta apa, bercakap berucap kan, time marhaban pun kadang-kadang orang apa, so tuan rumah berucap pun kadang rasa gugup lain macam kan. Tapi kalau dah boleh bercakap tak berhenti pula kan. Tapi kalau pergi warung tu tak berhenti pula bercakap, tu masalah juga tu kan. Tapi ini kita niat supaya Allah berikan kita ni boleh jadi orang yang bukan hanya mendengar tazkirah, boleh menyampaikan tazkirah. Wal ifadah wal istifadah, mengambil faedah, memberi faedah. Apa maksud faedah kat sini? Hasil daripada kita yang ada tenaga kita, contohnya mungkin kita ada kepakaran sesuatu, kita bagi. Mungkin kita boleh buat apa, kalau orang Melayu kita kurang tahu kering contoh, tak ada orang buat kat Pulai ni, kita buat kan, bagi faedah pada orang. Dulu kita sibuk tak ada mall dekat apa, dekat Malaysia ni. Sekarang dah ada Malakat Mall dekat Cyberjaya, alhamdulillah. Dulu nak cari kedai apa, kedai Maggi Melayu pun susah, sekarang dah ada. Semua dah ada, tinggal kita pilih lah nak tak nak. Tapi komplain sikit kan, mahal pula kan. Tak apalah, niat untuk beri faedah pada orang lain. Maka ini kena ada juga, kita keluar rumah kena ada. Apa lagi? Wal hassa ala tamassuki wan naf'a wal intifa, beri manfaat, ambil manfaat, pegang sungguh-sungguh yang namanya kitabillah wa sunnati rasulih. Kena ada setiap mana kita keluar rumah, ya Allah bagilah aku peluang untuk aku ni berpegang sungguh-sungguh dengan Quran dan sunnah Nabi Muhammad kat dunia ni sampailah dekat meninggal kita nanti, mudah-mudahan begitu. Apa lagi? Ibtigha amardatihi, yang tadi niat-niat yang baik tu, apa yang kita nak dapat? Bukan nak dapat pangkat apa pun, tapi nak dapat mardatihi, redha Allah. Tu je kita punya target, KPI kita kehidupan kat dunia ni, kita nak dapat redha Allah. Redha ni maksudnya apa? Allah setuju dah dengan kita ni, Allah iktiraf kita ni sebagai hamba dia. Wa qurbihi wa sawabihi, dekat dengan dia, setuju. Bila Allah dah setuju, makin dekat. Bila dekat, tempatnya kat syurga insya-Allah, mudah-mudahan. Wasawabi, yang last tu baru pahala. Pahala tu last kali punya. Ni redha Allah ni sebab apa kena kejar? Redha. Bila sebut redha ni maksudnya setuju. Kerana itulah ucapan pertama Allah kepada ahli syurga. Allah akan sebut, wahai ahli syurga, kamu nak tahu tak nikmat yang paling besar daripada pelbagai nikmat yang aku berikan kepadamu? Maka ahli syurga dengan tawaduk mengatakan, wallahu alam, wallahu alam, kami tak tahu ya Allah. Maka Allah sebut, aku berikan keredaan aku kepadamu. Tu nampak. Jadi sebab itulah kita kejar redha Allah ni, maksudnya setuju. Setuju dua untuk kesimpulan kita pada malam ni. Setuju yang pertama akan segala undang-undang yang Allah berikan kepada kita. Yang makruf kita cuba buat segala upaya, yang mungkar tinggal sedaya upaya. Maka yang kedua, setuju dengan qada dan qadar, susunan takdir yang Allah berikan kepada kita. Mungkin hari ini alhamdulillah Allah bagi ujian sedikit untuk kita supaya kita ingat nak kembali lebih lagi kepada Allah SWT. Maka syukur kita, tuan-tuan yang muliakan Allah SWT, kita hadir ke masjid ni, dapat pula kuliah ni kita start balik, dan kita niatlah supaya Allah bagi istiqamah. Tu yang paling penting sekali. Terutama untuk lidah kita. Dapat sikit pun tak apalah tuan-tuan hari ni. Mudah-mudahan lidah kita ni Allah pelihara supaya cinta baca Quran, cinta baca selawat, cinta baca zikir, dan tak cinta kan apa perkara-perkara yang buruk seperti mengumpat, membawang, apa lagi tu, dan sebagainya lah, istilah orang muda kita tu. Maka itu yang perlu kita jaga, minta taufik daripada Allah SWT. Wallahu alam. Kita tutup dengan
tasbih kafara wa suratul as. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.